sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rose dan juga barisan panel kami. Dan pada hari ini saya Aziza selaku moderator akan membincangkan bersama dengan barisan panel saya berkenaan tajuknya ialah mudah memotivasi rakan tetapi suka memotivasi diri sendiri. So sebelum saya teruskan kepada soalan-soalan yang lain, saya akan memperkenalkan barisan panel kami yang pertama iaitu Miss Tarani. Say hi, Miss Tarani. Hi everyone. So panel Hi Doctor. kami yang kedua ialah Sharvita. Hi. 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 Miss Kamil. Hi Doctor. Hi Doktor. Miss Azliana. Hi Dan everyone. juga Mr. Surej. Hai. Okay. So kita akan teruskan kepada soalan saya yang pertama. Okay, kalau kita lihat motivasi ni dia berkait rapat dengan teori Abraham Maslow. So soalan pertama saya tujukan kepada Miss Tarani. Boleh tak berikan definisi motivasi menurut Abraham Maslow? Okey. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih sebab memberi peluang check up pertama kali. Okey, so saya akan jelaskan apa yang diaturkan oleh Abraham Maslow. Okey. So menurut Abraham Maslow, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh motivasi. So hal ini menyebabkan Maslow menganjurkan sebuah teori motivasi dengan tujuan untuk mengarahkan perilaku manusia agar diarahkan pada tujuan. So melalui motivasi manusia biasanya diarahkan untuk kebutuhan maksudnya kekuatan ya. So kekuatan tertentu. So bagi seorang pemimpin organisasi perlu mengetahui kekuatan dari bawahannya. So contohnya kalau kita sebagai pengurus, bukannya semestinya kita yang buat semua kerja kan. Kalau kita ada apa-apa projek ke apa kan, so kita akan firstly kita akan buat group meeting, right? So untuk organisasikan tugasan bawahan. So at the end kita akan kumpulkan semua tugasan, nanti kita akan dapat kejayaan dari tugasan berikut. Right? Okay. So bagi seorang yang kemudian disebut dengan teori hierarki kekuatan atau the need hierarchy model teori Maslow, ini terdiri dari pertingkatan kekuatan manusia sesuai dengan skala prioritatis. So menurut Maslow, jika kekuatan berikutnya pendorong dalam perilaku seseorang, teori Maslow ini kemudian digunakan oleh ilmu menjamin sebagai hal yang harus diketahui oleh para pelaku menjamin. Okey. Alright. Bahawa saya Jawapan yang ini yang saya akan saya rasa sangat jelas diberikan oleh terima Miss kasih. Tarani. Terima kasih. Jadi berdasarkan motivasi tersebut, apakah yang boleh Miss Tarani katakan penyebab utama apabila seseorang itu hilang fokus dalam melakukan sesuatu pekerjaan? Okey. Contohnya, first pertama kali ialah stres. Sebab sebagai seorang pekerja, bukannya semestinya dia fokus dalam pekerjaan beliau saja. So kita boleh ambil contoh diri kita semua yang kita hadir hari ini. So kita pekerja and also kita student. Kita sebagai pelajar. So semasa kita buat for like contoh kita diri sendiri masa kita buat pekerjaan kan, tiba-tiba kita ada test, tiba-tiba kita ada presentation. So masa yang sama bos lah, manager bagi tugasan yang baru. So kita akan hadapi stres sebab deadline untuk tugasan untuk kita punya examination final final semua kita kena siap, yang at the same time manager pun stres kita. So dari situlah timbul, walaupun kita ada bermotivasi yang tinggi, tetapi ada yang salah satu faktor sebagai macam ni, kalau kita sebagai pelajar part time kan, jarak jauh, belajar jarak jauh kan, so tapi manager yang pengurus tidak tahu apa yang kita menghadapi, tapi kita diri sendiri kita tahu kita menghadapi situasi ini. So one of the main thing itu adalah stres. Ya. Sebab memang betul, sebab sebagai seorang
pekerja dan juga sebagai seorang pelajar, memang kita akan menghadapi tekanan-tekanan bila kita ada deadline. Bila kita perlu buat Betul ya, deadline betul. tu memang kita akan stres. Lagi satu, bila kita kat office dah penat, balik rumah kita pun jadi lagi penat, betul? Yes, betul ya, betul. Jadi itu yang jadi rasa macam malasnya nak buat benda, betul? Yes, betul, stres. Okay. Sebab dua benda sekali kan, yes. Ya, betul-betul. Okey, kita move kepada panel yang kedua iaitu Miss Sharvita. Saya rasa saya ingin bertanyakan tentang teori Herzberg terhadap Miss Sharvita. Okey, dalam teori Herzberg ni, apa yang saya tahu ialah kepuasan kerja seseorang bergantung pada dua jenis faktor, iaitu faktor kepuasan dan juga faktor higien dan ketidakpuasan. Jadi, berikan contoh yang boleh kita kaitkan dengan tajuk dengan tajuk forum kita ni. Okey, terima kasih kerana memberi peluang untuk bercakap. Okey, teori Herzberg, Frederick Herzberg mengaji perlakuan manusia dan mengemukakan teori motivasi berasaskan kepada modal penjagaan motivasi. So, motivasi maintenance model, for example. So, teori faktor kerana pada teori ini pada dasarnya terdiri atas dua faktor yang memengaruhi motivasi seseorang dalam bekerja. Kedua, faktor tersebut adalah faktor motivator dan faktor higien. Okey, faktor motivator, kehadiran faktor motivator adalah menyebabkan karyawan bekerja lebih keras. Faktor motivator ini dapat dikemukakan di dalam pekerjaan itu sendiri. Contohnya, pekerja itu sendiri harus menarik beragam dan memberi tantangan yang cukup untuk membuat karyawan tetap termotivator. Ini akan menyebabkan diri sendiri bermotivasi kurang daripada rakan sekerjanya. Dalam faktor higien, tidak adanya faktor higien akan menyebabkan karyawan bekerja kurang keras. Ketidakhadiran faktor higien ini juga akan menyebabkan ketidakpuasan bagi pekerjanya. Contohnya adalah hubungan yang senat dan pantas harus di antara rakan sekerja, atasan dan bawahan pekerja. Ya, ini adalah contoh bagi kombinasi kombinasi motivator dan higien di tempat kerja lah adalah situasi higien tinggi, motivasi tinggi. So ini adalah situasi yang ideal. So karyawan sangat termotivasi dan nyaris tidak memilih keluluhan. Contoh kedua, higien dia tinggi, motivasi rendah. Karyawan memilih sedikit keluhan tetapi tidak benarkan termotivasi. Mereka melihat pekerjanya mereka hanya sebagai tempat untuk menerima gaji saja. They are not doing by heart. So they are doing just for untuk gaji sahaja. Gaji sahaja, sementara-mentaranya lah. So higien rendah, motivasi tinggi, karyawan termotivasi, pekerjaan mereka menantang tetapi mereka memiliki keluluhan tentang gaji dan ataupun koordinasi kerja dekat tempat kerja. Higien rendah dan motivasinya rendah. Ini adalah situasi yang buruk yang mungkin terjadi karyawan tidak termotivasi. Dia orang tidak ada motivasi dan memilih banyak keluluhan. Kurang motivasi lah. Ya. Jadi dia akan serasa berkeluh kesah lah bila dapat kerja banyak keluh. Dapat gaji pun mengeluh. Ya, atau dia orang tak bermotivasi lah untuk bekerja. Mungkin bukan dari hati mereka buat. Ya. Tak puas lah, tak puas. Okey, jadi apakah punca kita sendiri macam Miss Sharvita sendiri suka untuk memotivasikan diri Miss
Syarita, berbanding memotivasikan rakan kerja. Maksudnya kita senang bagi tahu dekat rakan kerja, you have to do this lah. Yes. Sebab kenapa kita susah untuk cakap untuk motivasikan diri kita supaya kita boleh adapt dengan kesekitaran pekerjaan. Okay. Sebab kesukaran untuk kita motivasikan diri sendiri berbanding dengan rakan sekerja sebab kita yakin dari diri kita sebab diri kita dah okey dah kita dah buat yang terbaik dah, kita dah okey dah. Sebab tu kita yakin sangat pada diri kita yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk diri sendiri. Padahal kita perlukan memotivasi diri sendiri untuk lebih bagus, lebih berjaya dalam prestasi kerja. Ya, betul. Ya. Okay. Jadi maknanya kita ni lebih senang untuk memotivasikan rakan sekerja lah berbanding diri sendiri. Sebab kita ni lebih mementingkan tempat kerja tu, berorganisasi, nak sistematik dekat tempat kerja. So kita lebih apa dengan menasihatkan dan memotivasikan rakan pekerja untuk lebih sorry lah, saya minta maaf lah. Tak apa. Untuk menjadi organisasi kerja kita ni lebih bagus. So dia mendatang dari diri sendiri tu susahlah untuk mengambil confident, keyakinan kita tu. Jadi bila kita motivasikan rakan kita, jadi kita pun akan termotivasi juga lah. Ya. Oh, okay. Okay, kita mana panel Miss Tamil? Masih ada ke? Miss Tamil? Miss Tamil? Ada ke tu? I tak nampak dia, rasa dia dah hilang. Ada. Ada. Termute kot. Ya betul. Okay, kita teruskan kepada soalan untuk panel kita yang ketiga, Miss Tamil. Ya. Apakah faktor lain dari, yang membuatkan kita mudah hilang fokus selain daripada faktor-faktor yang disebutkan oleh Miss Tarani sebentar tadi dan juga Miss Syarita? Jadi apakah faktor lain yang Miss Tamil rasa memberikan satu impact kepada pekerja menyebabkan mereka hilang fokus? Okay, terima kasih dulu bagi peluang untuk bercakap. Saya akan terangkan pasal apakah faktor yang lain untuk mudah hilangkan fokus kita. Yang pertama ialah tidak menyelesaikan masalah. Contohnya, sesuatu masalah yang mereka sedang lalui kerap diabaikan, ia akan membuat mereka berfikir secara berterusan. Okay. Yang kedua ialah tidak membuat rancangan yang baik. Sebagai contoh, selalunya perancangan tentang apa kita perlu diperiksa. Bila untuk memeriksa dan sentiasa mengikut urutan tertentu yang menetapkan fokus seseorang. Okay. Yang ketiga ialah bekerja dalam keadaan yang tidak teratur. Selalunya lah di tempat kerja kan meja kita bersepak dengan dokumen-dokumen yang tidak susun tu. Mungkin tidak ganggu kita secara fizikal, tapi mereka masih boleh menjadi satu gangguan bagi minda kita. Ya, betul. Yang keempat ialah belum mengenal pasti punca masalah sesuatu. Yang ni kan selalu kita membuat keputusan dalam apa-apa situasi atau masalah dengan hanya kita melihat isu-isu umum yang tidak jelas. Okay, yang terakhirlah ini selalu kita yang stres, tertekanan. Kan tekanan tidak adalah baik untuk badan dengan fikiran kita. Tapi kita mungkin tidak dapat menghapuskan punca tekanan, tetapi kita semua boleh dapat mencari untuk mengurangkan tekanan yang dihadapi. Betul, saya setuju dengan Miss Tamil punya jawapan. Bernas, faktor dan juga penyelesaian. Jadi berdasarkan faktor dan penyelesaian itu, apa yang berkesan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Okay, saya ada 3 cara lah boleh kita menyelesaikan masalah ni. Yang pertama ialah cubalah kita membuat benda yang kita rasa seronok
atau benda yang kita boleh buat rasa sungguh. Janganlah sesekali kita buat benda yang kita tak suka. Nanti sebab bila lama-lama melakukan benda tu kita rasa macam tak suka. Yelah. Akhirnya boleh membuatkan kita menjadi bosan dan berasa sedih dengan kehidupan kita. Sebagai contoh, kita minat bekerja dalam bidang kewangan, so kita jadi mencari kerja yang berkaitan dengan kewangan lah. Yang kedua ialah yang memberi hadiah kepada diri sendiri kita. Cara yang ini adalah yang paling terbaik. Cuba kita tetapkan satu hadiah atau satu hadiah yang paling istimewa dalam hidup kita setiap kali berjaya dalam melakukan satu benda. Contohnya kita buat perniagaan yang mempunyai impian yang besar untuk bercuti pergi ke Paris. So untuk pergi ke Paris kita sanggup untuk melakukan apa-apa sahaja asalnya kita dapat nak pergi ke sana. So kita boleh jadikan impian diri sendiri untuk bercuti di Paris sebagai hadiah yang untuk kita berjaya dalam perniagaan tu. Oh, yang untuk kita lah. Yeah. And then yang ketiga ialah yang terakhir inilah cara yang boleh kita menyelesaikan masalah ni. Jika ada dari kalangan kita yang ada rakan yang mempunyai minat yang sama, kita juga boleh jadikan rakan kita sebagai motivasi membuat diri kita sendiri. Sebagai contoh yang boleh dilihat, kalau kita seorang yang berminat dalam bisnes, so rakan kita juga minat dalam bisnes tu, kita boleh sama-sama memotivasikan diri. So dengan ni melihat rakan kita berjaya dalam bisnes, dia mendapat mempengaruhi diri kita supaya hendak berjaya juga seperti rakan kita tu. So jadi inilah cara-cara yang boleh kita guna untuk memotivasikan diri sendiri. Sorry lah, I pun ada stress juga. Maaf. Ini adalah contoh live contoh. Ya, betul. Kita ada contoh stress yang Okay, kita move kepada next panel lah ya. Azliana, Miss Azliana. Ya, saya. Okay, apakah solusi yang terbaik untuk kita mudah memotivasikan kita sebelum kita memotivasikan orang lain? Okey, terima kasih Cik Moderator. Okay, so first of all, pada pendapat saya, kita kena ada momentum awal. Maksud saya momentum awal ini adalah dari awal lagi sebelum kita pergi kerja, kita kena tidur. Kita kena tidur awal. Lepas tu, bila kita tidur awal, kita akan rasa lebih segar untuk bangun pagi untuk pergi kerja. Bila kita rasa segar, kita akan rasa ada satu vibe, ada satu aura tu macam sangat positif. Dia macam happy. Starting kita akan rasa happy and then kita akan say hi kat semua orang, say morning kat semua orang. So momentum awal ni penting. Sebabnya dia penting untuk kita kekuatan seharian kita dan untuk kita selesaikan kerja kita. Lepas tu selain momentum awal kita kena ada niat. Dalam Islam memang ada niat tu penting. Dalam Islam niat ni penting untuk mencari keridhaan Allah, mencapai kecemerlangan dalam hidup. Tapi saya rasa semua agama juga sama. Niat, fokus dan kita kena ada mindset yang betul. Kalau pergi kerja, kita memang fokus untuk buat kerja. Bila kita dah fokus memang untuk buat kerja sahaja, perkara-perkara lain yang kecil-kecil tu kita tidak akan rasa untuk ambil kisah sangat. Contoh, orang sana bergosip, orang sini bergosip. Kita akan tolak tepi sebab kita dah straight kita punya mind. I pergi kerja, I nak buat kerja, I nak settlekan hal I. So, bila kita ada mindset macam ni, kita akan rasa lebih tenang tau sebab bila kita ada mindset, kita akan rasa lebih tenang sebab benda-benda macam ni akan buat automatic fizikal kita akan dah fokus. Pergi kerja, buat kerja, tak nak ambil kisah hal orang lain. So benda ni akan boleh kita memproses maklumat, bantu kita proses maklumat untuk merealisasikan jenis pekerjaan yang kita tengah lakukan. Seterusnya saya rasa juga kita juga diri sendiri, kita kena latih diri kita bersikap optimis. Optimis dari segi macam mana? Dari cara kita bercakap dan dari cara kita bertindak. Kita perlu
bagaimana caranya? Mungkin diri sendiri juga susah. Sebab mulut kita susah kita nak kawal. Kita akan mula rasa nak bercakap tentang orang ni, bercakap tentang orang tu. Tapi caranya yang first thing first, kita kena pandai cari rakan sekerja yang positif. Rakan sekerja yang sentiasa tenang and dia datang kerja memang fokus untuk bekerja. Okey, selepas sangat bernas. Oh sebentar, ada lagi. Saya nak sambung lagi. Okey, so contohlah kita ada masalah di tempat kerja. Bila kita ada masalah, kita jangan lagi push kawan kita tu. Kita jangan herdik dia lagi. Kita jangan tak boleh buat macam ni. Kenapa buat macam ni? Sepatutnya kita fikir apa yang kita perlu buat selepas itu. So bila kita bercakap positif, bertindak juga positif, automatik orang lain juga akan mendapat rasa vibe positif tu dari kita. So automatically boleh motivasikan rakan-rakan tempat kerja kita juga. Ya, betul. Saya setuju dengan Cik Azalina punya jawapan sebabnya memang betul. Kalau kita tengok ada orang stres, jadi kita streskan dia lagi, jadi kita sebenarnya tidak membantu. Sebenarnya Betul. kita perlu, kalau kita tidak mampu untuk memberikan kata-kata yang baik, maka eloklah kita diam. Okay. Betul. Supaya kita mengurangkan konflik di tempat kerja. Betul. Turunkan lagi motivasi seseorang tu. Okey, daripada solusi yang Cik Azalina katakan tadi, selain dari cadangan di atas, mungkin Ada yang perlu saya tambah? Ya, buat penambahan untuk menyokong hujah Cik Azalina sebentar tadi. Oh, selain itu juga saya rasa sikap individu di tempat kerja perlu ada self-accomplishment. Maksud self-accomplishment ni maksudnya pencapaian diri. Kita perlu ada rasa pula, maaf tersasa banyak sangat cakap. Ada perasaan kompeten dengan diri kita. Contoh, saya dah set hari ni saya dah nak buat ni. Okey, tapi ada terlebih masa lagi. So saya rasa saya boleh buat lagi kerja lain. So kita perlu buat lagi kerja lain. Dengan cara ni kita akan rasa keyakinan diri kita di tempat kerja tu akan lebih mantap lah. Sebab daripada dah tak ada buat apa, baik kita tambah lagi kerja. So that kita akan abaikan perkara-perkara yang tak perlu pun masuk list untuk satu hari bekerja kita tu. Okay, seterusnya saya rasa kita juga perlu melatih diri kita supaya kita dapat mewujudkan suasana bermotivasi. Kita kena ada bantu support each other. Kita kena yes betul-betul itu supaya dapat mewujudkan suasana persaingan yang sihat antara rakan. Bukannya ada rasa perasaan hasad dengki. Contoh orang ni dah capai tahap tu. Kita perlu jadikan dia benchmark kepada kita. Kalau dia boleh kenapa aku tak boleh? Tapi jangan sampai wujud perasaan hasad dengki sesama rakan sekerja. Jangan ada yang negatif dalam yes. Okay. Betul. Barisan panel yang lain bersetuju? Ya, bersetuju. Yes. Bersetuju. Sangat-sangat bersetuju. Macam kita dah mengalami kan situasi tu. Yes, selalu mengalami. Yes, selalu. Jadi untuk panel kita yang terakhir, Mr. Suresh. Boleh tu, saya tak nampak muka. Ya Allah, dengan anak saya. Okey, Mr. Suresh. Ya. Saya bertanya tentang apakah yang mendorong seseorang itu untuk menceburi sesuatu bidang? Okay, selamat pagi panel-panel semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, handsome rupanya. Kami suka. Okay. Untuk mendorong seseorang untuk menceburi sesuatu bidang, ialah ia bergantung kepada individu tersebut sendiri. Kalau individu tersebut berminat dengan sesuatu pekerjaan, secara automatik ini dia akan lebih efektif dan dia berfikiran positif untuk menceburi sesuatu bidang. Okey, perkembangan keupayaan khas seseorang individu ditentukan oleh ke arah mana tenaga fizik dikembangkan di luar kawasan tanpa sedar.
keperluan paling asas ialah keperluan untuk rasa dimiliki dan ia akan kekal sebagian elemen tidak sedar. Ciri-ciri peribadi pula, ia bergantung kepada seseorang untuk meminati bidang tersebut dan lain satu ialah contoh seseorang untuk berpengetahuan tinggi dalam sesuatu bidang. So, membolehkan sesuatu senang mencuburi bidang-bidang yang dikendaki. Motivasi berkait rapat dengan keupayaan individu untuk membuat keputusan dalam segala tindakan yang diambil. Okey. Harap panel faham Ya, faham juga. Boleh Jadi, saya ingin berikan satu soalan yang terbuka lah kepada Mr. Boleh Suresh. Apakah yang anda sendiri lakukan jika anda hilang fokus terhadap pekerjaan anda? Anda tidak termotivasi dengan meskipun anda hilang motivasi. Jadi macam mana anda encounter masalah ni? Okey boleh lain boleh. Okey, menurut Gerald Greenberg and Robert Barron 1995 keluaran buku memberitahu bahawa motivasi adalah satu proses yang menghasilkan, mengarah dan mengekalkan tingkah laku individu bagi mencapai sesuatu matlamat hidup. Ia berkait dengan pemikiran seseorang untuk mencapai matlamat hidup. Alright. Yeah. Jadi macam mana Mr. Suresh cuba kalau macam Mr. Suresh rasa macam hari ni rasa macam tak mau buat kerja lah, nak berhenti lah. Jadi macam mana counter balik? Okey. Caranya senang saja. Okey. Kita tutup komputer, kita relax kejap. Ya, betul. Saya setuju. Betul. Okey, ada banyak cara dia, okey. Antara cara ialah kita kena amalkan sebagai macam orang Islam kan selalu beribadah dan orang Muslim kan selalu bersembahyang. Ibadah adalah satu cara yang paling efektif. Betul. Sebab dia akan mengurangkan stres, emosi kita, dia akan mengawal. Betul. Lepas tu kita melakukan aktiviti macam sukan, boleh pergi ke macam ambil cuti, melancong bersama family. So contoh lagi macam panel sekarang jaga anak sambil online kan. Salah satu cara dia kan. Apa mengawal emosi. Ya, kena sabar banyak. Sabar, banyakkan sabar. Ya betul. Kalau Dr. Ros tengok video ni, saya minta maaf, saya tak sengaja. Anak saya tak ada orang nak jaga, saya terpaksa jaga sendiri. Tapi ini salah satu cara untuk mengawal emosi juga. Ya, betul. Kalau tak, dah lama, Ya betul. Apa yang kita boleh simpulkan, membuat kesimpulan berdasarkan kita punya forum pada hari ini ialah motivasi diri kita berkait rapat dengan kesekidaran, berkait rapat dengan siapa yang kita, dengan surrounding kita. Yes. Dengan siapa kita bercakap, dengan siapa kita bergaul. Jadi dekat sini kita kena untuk memotivasikan diri orang lain itu memang mudah. Tapi untuk memotivasikan diri kita itu kadang-kadang perlukan masa. Ya betul. Tapi mungkin dengan cara kita memotivasikan seseorang, kita dapat memberi motivasi sedikit, kita rasa termotivasi. Betul? Betul. So ada barisan panel lain yang nak tambah ke tentang kesimpulan? Tambah. Cik Azliana ada nak tambah tentang kesimpulan? Saya rasa apa yang Puan moderator cakap tu betul lah, tepat sekali lah. Sebabnya automatik bila kita motivasikan orang kata-kata positif tu, sebenarnya kita pun akan ingatkan diri kita juga. Betul. Sebab takkanlah kita macam aku maaf saya cakap positif ke orang tapi diri sendiri kenapa nak negatif? So itu adalah antara yang baguslah, kita perlu motivasi orang, automatik diri kita juga akan termotivasi juga. Betul. Untuk macam Miss Tarani ada nak tambah tentang kesimpulan? Saya setuju apa yang di-explainkan oleh Cik Azliza tadi. So kita kena jadi sebagai role model kepada kita punya pekerja sekeliling. Betul.
Kalau kita ingat everything as a negative, Yes. Betul? for sure co-colleagues pun akan follow what we are doing. If let's say we are in a position, if like we are manager or supervisor, but we are in a negative mood, negative everything, we talk about negative, so everything we don't give any cooperation, for sure our teammates akan follow apa yang dia jadi. Negatif. Outcome dia akan jadi negatif lah ya. Negatif juga, yes. Miss Sharwita, Miss Tamil, ada apa-apa? Mulai? Setakat tak adalah saya akan setuju dengan apa you all bagi. Oh, okay. Mr. Suhail? Ya betul. Segalanya bergantung kepada persekitaran kita. Betul. Kalau dia good vibration, dia akan memberi kita positive energy. Betul. Saya setuju dengan semua panel. Semua kesimpulan yang diberi. Okay, Miss Sharwita. Okay. Jadi, so rasanya boleh kita berhenti di sinilah ya. Okay. So, Terima kasih. Terima kasih Terima kepada kasih. Terima kasih moderator. Terima kasih, thank you. Jumpa lagi dan terima kasih kepada Dr. Ros. Semoga Terima kita dapat kasih, A Doktor. untuk subjek ni ya. Terima kasih. Amin. Thank you. Bye. Thank you for your baby also. Okay. Thank you to attend. Okay, bye. Okay, bye. Bye. Exam. Bye.